kita masuk ke topik 2.0 aplikasi teknologi, iaitu berkaitan tentang reka bentuk elektronik. Bersama saya, Cikgu Siti Halimah binti Taha dari SMK Sri Tanjung Melaka. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah dua subtopik, iaitu 2.4.1 menyatakan maksud mikropengawal iaitu mikrocontroller dan mikropemprosesan iaitu mikroprosesor, dan 2.4.2 menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal iaitu mikrocontroller. Okey, apa itu mikropengawal? Mikropengawal adalah peranti kawalan dalam satu chip, di mana mikropengawal ini terdiri daripada unit pemprosesan pusat iaitu kita panggil CPU, RAM iaitu Random Access Memory, ROM Read Only Memory, dan port untuk input dan output yang dibina di dalamnya. Okey, yang dibina di dalamnya, ya. Okey, mikropengawal ini berfungsi untuk mengawal peranti elektronik, dan mikropengawal menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang telah dimuatkan di dalamnya. Okey, ini adalah mikropengawal. Banyak kaki, dan dia banyak jenis, dia ada yang panjang, dia ada yang sedikit pendek, tapi inilah rupa mikropengawal. Inilah dia mikropengawal, dia panjang dan banyak kaki. Di manakah mikropengawal ini diletakkan dalam kita punya barangan elektronik? Selalunya mikropengawal ini dimasukkan atau diletakkan pada papan lita. Kita panggil dia papan lita mikropengawal. Awak nampak tak di manakah papan lita itu? Dan di manakah mikropengawal itu? Okey, yang ini mikropengawal. Ini mikropengawal, dan ini yang besar ni adalah papan lita lah. Okey, kita ada mikropengawal, dan juga papan lita. Banyak jenis, tapi mikropengawalnya yang memproses arahan dan menghantar kepada bahagian output untuk menjalankan fungsinya. Okey, ada papan lita Arduino, ada papan lita ATmega, ada papan lita Intel, dan banyak lagi papan lita. Yang kita belajar untuk tingkatan 2, kita akan guna magnet code punya papan lita, juga ada menggunakan mikropengawal. Okey, mikropengawal dikategorikan sebagai sebuah komputer kecil yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat serta menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Okey, contoh yang kita gunakan mikropengawal ini adalah dalam peralatan seperti kereta kawalan jauh, mesin basuh, alat kawalan jauh, dan juga robot. Okey, jom kita tengok bagaimana gambar rajah blok untuk mikropengawal. Kita tahu imbas kembali mikropengawal ini adalah peranti kawalan dalam satu chip. Jadi, dalam mikropengawal itu sendiri ada dibina CPU, RAM, ROM, dan port input-output di dalamnya. Okey, bezakan dengan mikropemprosesan. Mikropemprosesan adalah peranti pemprosesan dalam satu chip. Okey, mikropemprosesan
digunakan bersama dengan chip-chip sokongan yang lain. Yang tadi dibina di dalam mikropengawal, tetapi kalau mikropemprosesan dia mesti digunakan bersama chip-chip sokongan yang lain seperti input-output, RAM dan ROM. Okey, semua chip sokongan ini berada di luar, bukan di dalam, tetapi di luar mikropemprosesan dan dihubungkan melalui sistem bus. Okey, mikropemprosesan biasanya digunakan untuk melakukan kawalan yang besar seperti komputer. Okey, ini adalah rupa mikropemprosesan. Dia banyak kaki di setiap dia punya sisi dia ada kaki. Okey, di mana dia diletakkan? Dia diletakkan pada papan litar juga, di mana tugasnya untuk memproses. Kalau mikropengawal, untuk mengawal. Okey, kita tengok gambar rajah blok mikropemprosesan. Imbas kembali tadi, mikropengawal, gambar rajah blok dia keempat-empat ada bersama. Tetapi untuk mikropemprosesan, dia berada di luar mikropemprosesan, ada digunakan bersama input, output, RAM dan ROM yang disambung melalui, yang dihubungkan melalui sistem bus. Input apa yang masuk diproses dan output apa yang keluar. Okey, jom kita jelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Okey, mikropengawal ini seperti kita tahu tadi terdiri daripada input, proses dan output. Ketiga-tiga bahagian ini penting dalam pembinaan sesuatu sistem kawalan. Okey, ada bahagian input, kemudian ke bahagian unit pemprosesan pusat atau kita panggil dia CPU, dan seterusnya ke bahagian output. Jom kita kenali bahagian input. Okey, bahagian input ialah salah satu bahagian yang terdapat dalam mikropengawal, di mana input dalam mikropengawal ini menerima isyarat dan menghantarnya kepada bahagian proses iaitu CPU. Okey, isyarat diperolehi daripada peranti input yang digunakan, dan peranti input ni terbahagi kepada dua, iaitu peranti input digital dan peranti input analog. Okey, peranti input digital dan peranti input analog ni adalah peranti input, tetapi dia ada unit atau nilai yang berbeza voltannya. Okey, jom kita tengok pula contoh peranti input digital. Okey, peranti input digital adalah satu peranti input yang memberi isyarat sama ada kosong atau satu. Maknanya ada buka atau tutup, on atau off. Okey, peranti input digital itu adalah contohnya, iaitu switch. Awak kenal, ini adalah switch. Switch tekan, sama ada switch tekan tutup atau switch tekan buka. Kemudian kita ada switch mikro. Kemudian kita ada penderia pergerakan ataupun motion sensor. Dan juga kita ada penderia air. Penderia ni apa? Penderia ni sensor lah. Sensor bila dia mengesan, ada kehadiran air, sama ada lampu menyala bahagian outputnya ataupun berbunyi bahagian outputnya. Jadi pengesannya di bahagian input.
Okay, ini switch yang terdapat dalam peranti input digital. Okey, untuk switch tekan buka, bentuk isyarat yang dihasilkan oleh switch ini adalah sama dengan switch tekan tutup, di mana apabila punat switch ditekan, lita akan terbuka dan arus akan terputus. Okey, cuba kita lihat pada bahagian simbol ni. Apabila kita tekan bahagian atas ni, okey, dia punya penyambungan switch tu akan terbuka. Ini adalah switch tekan buka lah. Jadi bila dia terbuka, arus tidak dapat mengalir melaluinya, iaitu arus terputus lah. Okey, untuk switch tekan tutup pula, switch ini akan menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital sama macam switch tekan buka, tetapi bezanya apabila punat switch ditekan, lita akan tertutup dan arus dapat mengalir. Okey, ni apabila kita tekan switch ini, kita tekan kat bahagian ini, okey, lita ni akan tertutup, maknanya dia akan menyambung. Dia akan menyambungkan arus. Dapat mengalir lah, arus dapat mengalir. Okey, macam mana nak bezakan switch tekan buka, switch tekan tutup? Kalau switch tekan buka ini, kita gunakan dalam aplikasi lampu peti sejuk. Okey, macam mana lampu peti sejuk tu? Okey, bila awak tekan, awak tutup pintu peti sejuk itu, lampu dia akan tertutup. Mana arus dia terputus. Okey, kalau switch tekan tutup pula, kita aplikasikan loceng lah. Loceng pintu dekat rumah. Bila kita tekan switch tersebut, arus mengalir, dia akan berbunyi. Dia akan berbunyi kan? Jadi ada arus mengalir melaluinya. Okey. Seterusnya switch mikro. Okey, ni gambar switch mikro dan juga simbol untuk switch mikro. Switch mikro ni ada dua fungsi, sama ada dia bertindak sebagai switch tekan tutup atau switch tekan buka. Switch ini akan berfungsi sebagai switch tekan tutup apabila terminal COM dan NO digunakan. Dekat mana COM NO? Di manakah COM NC ni? Ada terminal COM, ada terminal NO, ada terminal NC. Sekiranya kita gunakan, kita sambungkan dekat sini satu wayar COM dengan NO, kita sambungkan, dia akan jadi switch tekan tutup. Sekiranya kita sambungkan pula COM dengan NC, wayar satu kepada COM, satu kepada NC, dia akan jadi switch tekan buka. Okey, switch mikro ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Dia akan bagi nilai 1 atau 0, buka atau tutup. Seterusnya penderia pergerakan. Okey, ini gambar penderia pergerakan yang sebenar. Kita letak di satu bahagian, kemudian bila ada pergerakan, dia akan mengesan, dia akan hantar isyarat atau dihantarlah isyarat kepada bahagian proses. Nanti bahagian proses akan hantar isyarat pula kepada bahagian output. Okey, penderia pergerakan berfungsi untuk mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Ada atau tak ada. Okey, yang terakhir adalah penderia air. Okey, penderia air berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Penderia ini akan memberikan isyarat 1. Ada isyarat untuk 5 voltan lah jika tiada kehadiran air, dan 0 jika ada kehadiran
air. Contohnya pendera ini digunakan pada pengelap cermin kereta atau wiper automatik. Wiper yang kalau kereta kita guna manual, tapi ada kereta, ada kenderaan yang menggunakan wiper automatik. Bila ada isyarat kosong, iaitu ada kehadiran air, jadi dia akan hantar kepada bahagian proses. Okey, ini pula merupakan contoh peranti input analog. Beza peranti input digital dengan peranti input analog. Peranti input analog ini dia memberikan nilai yang lebih daripada 0 dan 1. Maknanya dia banyak nilai. Okey. Salah satunya adalah penderia jarak. Okey, penderia jarak ni berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek atau halangan, sama ada objek yang diperbuat daripada logam ataupun bukan logam. Penderia ni akan mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah yang dipancarkan dan isyarat yang terhasil adalah dalam bentuk analog. Okey, ini adalah contoh penderia jarak yang dipasang dengan infrared. Kemudian dia akan mengesan ada objek ataupun halangan dan dia akan menghantar isyarat kepada bahagian proses. Okey, seterusnya penderia cahaya. Penderia cahaya juga adalah satu peranti analog, bahagian input. Okey, penderia peka cahaya kita panggil dia sebagai LDR. Okey, dia peka terhadap cahaya, rintangan akan berubah mengikut kecerahan dan isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan pada penderia cahaya. Ini contoh bagaimana penderia cahaya ni berfungsilah. Bila dia mengesan ada cahaya, dia akan hantar isyarat dan arus mengalir untuk menghantar kepada bahagian proses menjalankan fungsinya. Okey, seterusnya penderia suhu. Penderia suhu adalah contoh juga peranti input analog. Berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat yang tertentu. Suhu yang dikesan akan diubah ke dalam bentuk isyarat analog. Isyarat analog akan terhasil berdasarkan perubahan suhu yang diterima. Contohnya penderia suhu iaitu LM35D memberi isyarat berdasarkan suhu yang dikesan, iaitu antara 0 darjah Celsius hingga 100 darjah Celsius. Peranti input analog ini akan menukarkan suhu dalam bentuk voltan. Okey, ini pula bahagian proses. Tadi kita belajar bahagian input, yang ni bahagian proses. Bahagian proses ni dilaksanakan oleh CPU. Okey, CPU akan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM. Okey. ROM digunakan untuk mengatur cara dan data secara kekal dalam mikro pengawal. Manakala RAM pula digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Okey, dan data ini terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan dan isyarat yang diterima daripada input akan diproses di CPU, kemudian CPU akan menghasilkan isyarat kepada output. CPU inilah yang ada mikro pengawal. Sebab mikro pengawal dia menjalankan bahagian proses. Dia mengawal dan memproses. Okey, yang ini pula adalah bahagian output. Bahagian output ialah bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal, iaitu tugas bahagian output pula menerima isyarat daripada bahagian proses iaitu CPU dan menghantar kepada peranti output. Okey, isyarat output yang terhasil adalah dalam bentuk digital atau analog yang melaksanakan isyarat. Okey,
dia perlukan kuasa lah. Contoh untuk bahagian output iaitu LED atau diod pemancar cahaya. Mengeluarkan cahaya sebagai lampu perhiasan, diod pemancar cahaya perlu digunakan bersama dengan perintang untuk mengelakkannya daripada rosak atau mengawal kecerahan. Okey, ini adalah perintang, ini adalah lampu LED, dia mesti digunakan bersama. Kalau tak ada perintang, lampu LED akan rosak. Okey, ini contohlah. Bila kita tekan switch, tadi katalah switch bahagian input diproses di CPU dan dia menghantar isyarat kepada output. Output dia adalah LED. LED ni akan menyala. Okey, pembas juga merupakan satu peranti output. Pembas berfungsi dengan cara menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Okey, pembas mempunyai kekutuban iaitu positif atau negatif. Dia ada wayar, dua wayar itu. Kalau wayar warna merah untuk positif, kalau wayar warna hitam untuk negatif. Dan alat ini biasanya kita gunakan dalam penggera keselamatan. Okey, relay ataupun kita panggil geganti. Geganti ini digunakan sebagai suis kawalan litar yang berarus tinggi. Mana yang menggunakan lebih daripada 5 voltan. 12 voltan, jadi kita kena guna geganti. Geganti akan dihidupkan apabila arus elektrik melaluinya atau sebaliknya. Itu juga adalah output. Okay, seterusnya motor arus terus. Ini contoh motor arus terus. Banyak jenis motor arus terus. Motor arus terus ini adalah dia berfungsi, dia adalah satu elemen elektrik sebenarnya. Okey, motor arus terus akan berputar apabila ada arus elektrik yang melaluinya. Motor ini akan berputar berlawanan arah apabila penyambung wayar positif atau negatif dipasang secara terbalik. Okey, motor ini memerlukan pemandu motor bersamanya untuk berfungsi secara dua hala, sama ada berputar mengikut arah jam atau lawan jam. Penyambungan ini akan ditukar kekutuban pada pemandu motor berdasarkan isyarat yang dihantar oleh mikro pengawal. Okey, ini tak ada masalah, tapi motor arus terus adalah salah satu peranti output. Okey, dan yang terakhir adalah lampu LED 12 voltan. Lampu LED 12 voltan ini mengeluarkan cahaya apabila ada arus elektrik mengalir melaluinya. Beza dengan lampu LED yang tadi, ini yang menggunakan voltan yang lebih banyaklah. Okey, ini adalah soalan pengukuhan. Saya ambil daripada soalan cabar minda buku teks RBT tingkatan 2 untuk muka surat 83 dan 88. Awak boleh nilailah, menilai diri awak sendiri. Awak dapat tak menjawab soalan-soalan ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih.